Okey, terima kasih Mak Su. Okey, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah. Okey, salam kenal kepada siapa yang baru kenal saya ya. Mungkin ramai yang belum kenal lagi ni kan, sebab ramai saya tengok yang wajah-wajah baru kan, yang fresh-fresh lagi dalam ni. Alhamdulillah ya, kita berada dalam circle yang positif, yang menarik kita ke arah mengingati Allah ya. Okay, dan nak berjaya dalam Herbalife ni kan. Okey, jadi Alhamdulillah semalam 2 hari lah kami pergi training untuk apa. Yang pertama tu hari Sabtu tu kita pergi ke Mega Masterclass di Bangi. Dekat situ kita jumpalah ramai orang-orang yang positif dekat situ ya. Walaupun ya kebanyakannya semua yang baru-baru lah, yang lama ada juga ya. Dan yang baru ni memang highest energy. Jadi saya pun sebenarnya saya berkongsi saya ambil juga sikit dia punya semangat tu kan. Yang fresh ni kan maksud kadang-kadang kita yang lama ni pun kadang-kadang dia dah low sikit kan. Jadi kita pergi event, kita kongsi semangat dengan rakan-rakan kita yang sangat-sangat bersemangat ni. Walaupun anda orang yang baru, saya yang boleh katakan lama lah ya, start 2012 lah saya start guna Herbalife. Tetapi saya start bisnes ni. Okay, mungkin saya boleh cerita sikit ya. Pada mulanya saya memang orang yang skeptikal lah. Yang dah pernah dengar cerita saya kan, saya memang orang yang skeptikal. Nak guna Herbalife pun memang saya orang yang pertamalah yang menghalang Ustaz Azman untuk menggunakan Herbalife ni kan. Sebab dia dah 3 kali guna, saya jadi macam nak guna buat apa lagi dah 3 kali kan. Jadi saya orang yang macam skeptikal lah, cakap tak payahlah kita guna natural je, cakap macam tu kan. Okey, jadi Ustaz Man ni dia memang orang yang tegas, kalau dia nak buat dia buat je. Kalau dia tak nak buat dia tak buat. Jadi dia terus je kan. Jadi saya ni bila dia dah start guna dulu daripada saya, sebulan lah dia guna dulu daripada saya, dia dah dapat 12.5 kg, saya ingat tu. Jadi saya pun mulalah kata dah dia suami kita berubah, takkan kita tak nak berubah kan. Sebab saya pun badan lebih kurang sama juga dengan dia kan. Jadi saya pun cakap tak apa, kena berubah. Jadi saya pun malu-malu alah cakap dengan dia lah, tak apalah saya nak try lah kan. Jadi saya pun try. Alhamdulillah saya pun bila dah try dan konsisten gunakan Herbalife ni, dapatlah Allah izinkan saya turun 25 kilogram. Bukan dalam masa yang singkat lah ya, kita buat santai-santai. Tapi bila kita buat santai-santai secara happy ya, enjoy je ya, ikut program, jadi kita pun dapatlah hasil yang bersyukurlah dengan hasil yang kita dapat sekarang ni kan. Jadi nak maintain je, nak maintain sekarang, nak maintain berat kan. Teruskan walaupun kita dah dapat kita punya ideal weight, kita kena teruskan juga maksud ya. Kita kena terus juga, sebab Herbalife ni dia bukan untuk orang kata dia boleh turunkan berat badan, dia boleh menaikkan berat badan dan juga maintain kesihatan kita kan. Kita nak fitness, tambah sekarang saya berumur 46 tahun. Jadi bila kita umur 46 tahun ni macam-macam lah penyakit lah, macam-macam apa yang berlaku kat luar ni, banyak sangat pencemaran dan sebagainya kan, radikal bebas dah macam-macam kan. Jadi kita kena kita tingkatkan immune system badan kita kan. Jadi itulah saya memang insya-Allah akan terus berada dalam Herbalife ni, consume Herbalife ni, sebab saya tahu ini adalah nutrisi yang terbaik, number 1 in the world kan. Jadi semalam saya pergi MMC tu, Mega Masterclass, memang banyaklah ilmu, banyak aura-aura positif dalam event ni. Bila kita berada dalam majlis ilmu, memang banyak aura-aura positif. Sebab semalam lagi kita tambah dengan STS ya, kita punya Presiden Tim Fatin Najwa, dia bercakap tentang energi. Memang semua benda ni dalam dunia ni memang ada energi ya, getaran ya. Bila kita menyampaikan sesuatu ataupun kita tarik energi yang positif tu, dia akan datang pada kita energi yang positif. Jadi semalam ramai sangat maksud ya yang datang pergi STS ni, ramai sangat orang-orang yang nak berjaya. Jadi saya rasa macam ya, kalau orang yang nak berjaya ni, dia akan kata sudah hargakan ilmu tu sangat ya, walaupun dia pernah dah tahu dah tapi kita jangan cakap I know that. Itu orang yang ego. Orang yang ego dia akan sentiasa kata aku dah tahu dah, tak perlu pergi dah kan. Jadi kalau saya dah berada dalam Herbalife ni 2012 dan saya start berjinak-jinak dengan bisnes Herbalife ni 2018 ya, dengan Ustaz Man.
saya pergi ke event, macam-macam event, ya, saya pergi, walaupun mula-mula tu, saya pergi hanya nak pergi temankan Ustaz Man je. Saya cakap macam tu kan. Jangan cakap dengan saya bisnes, saya pergi teman abang je. Tapi bila kita dah masuk dalam event, kita dah dengar perkongsian macam-macam orang-orang yang berjaya, ya, kita pun rasa macam, kenapa tak aku? Why not? Kenapa aku tak nak jadi orang-orang yang berjaya macam mereka? Kan? Jadi alhamdulillah, ya, bila kita pergi event selalu kan, ya, Allah izinkan saya untuk mendapatkan flexibility of time, ya, di mana saya decide untuk bersecara awal. Sebab apa? Saya nakkan masa saya sendiri, saya nak atur jadual hidup saya sendiri, saya tidak mahu terikat dengan orang. Itu saya lah, ya. Saya bukan nak ajak orang untuk pencen awal, tak. Tapi terpulang pada diri masing-masing, ya. Kalau kita nak apa yang kita nak, impian kita dalam hidup kita. Apa yang kita nak dalam hidup kita, jadi kita aturlah hidup kita, kan? Tak semestinya orang yang bersara ni yang berjaya juga, ya. Orang yang part time pun boleh berjaya, sebab kita pergi dalam event, kita tengok ramai je orang part time yang boleh berjaya, kan? Jadi bukanlah saya ajak, saya kata semua orang kena pencen, semua orang kena buat full time Herbalife, tak, ya. Jadi panjang pula saya cakap masuk introduction je kan. Itulah, ya. Itulah ceritanya, ya. Kalau Herbalife ni dia boleh, memang betul cakap maksud, ya, dia boleh mengubah orang manusia ni jadi seseorang. Macam saya dulu memang Maksud pun kenal, ya, kami rapat dulu, saya pun duduk dekat-dekat dengan Maksud juga kat Ipoh kan. Jadi kami memang sentiasa berkomunikasi kan. Dulu saya memang malu juga dengan Maksud ni, walaupun sebenarnya ialah rapat kan, macam kakak sendiri kan. Tapi kami saya datang jumpa Maksud, macam saya belajar banyak. Saya tengok Maksud macam mana kan, cara Maksud approach orang kan. Jadi saya jumpa dengan kawan-kawan lain yang ada dekat Ipoh, ya, Kak Pa, Kak Mala semua kan. Jadi saya banyak belajar, ya, tengok orang. Kita boleh, kalau kita tak tahu, kita macam tak tahu satu perkara, skill, contohnya communication kan. Jadi kita belajarlah. Kita belajar, kita jangan sisihkan diri kita daripada orang lain pula. Kita duduk dalam circle tu, kita mula berkomunikasi dengan cara yang baik. Mungkin kali pertama, kali kedua kita memang tak gerti nak berkomunikasi dengan cara yang betul kan. Tapi lama kelamaan bila kita sudah bergaul dengan ramai orang, jadi kita akan mula macam mana cara yang betul kita nak approach orang kan. Kalau orang tu umur dia lebih sikit pada kita, macam mana kita nak bercakap dengan orang tu macam kata lebih sikit lah level daripada kita pun, contohnya presiden tim, kita takkanlah kita nak cakap yang yalah, kita tahulah setakat mana batas kita kan. Itu yang saya belajar banyak daripada event dan kawan-kawan Herbalife, kawan-kawan geng ngaji saya kat sini kan. Jadi memang banyak memberikan saya pembelajaran kepada saya Maksud. Itulah. Betul. Ya, betul. Betul. Memang. Ya. Sebab kita tahu kan dalam Herbalife kan, kita memang dah biasa dengar 80%, 20% kan. 80% tu kita jaga pemakanan sihat kita. Ya, kita dah tahu apa goal kita. Kita target kita. Contohnya bulan ni aku nak turun berapa kilo, berapa body fat aku kan. Jadi kita kena fokus kepada apa yang kita nak tu. Ya, goal kita tu, contohnya kita kena turun 5 kilo lah, 5 kilo sebulan kan. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Ya, pertama 80% kena jaga pemakanan sihat. Ya, orang kadang-kadang ada orang yang tanya saya, macam mana jaga pemakanan 80% tu, tak faham kan? Ada yang baru-baru mungkin dia tak faham. Okay, bermakna
kalau kita dalam program, kita dah atur dah, kita buat meal plan kan. Jadi follow je jadual tu. InsyaAllah, kita makan 5 kali ke 6 kali sehari. Biasa 5 kali je lah kan. Okay. Jadi ikut jadual waktu solat tu. Senang je. Kan? Pagi, subuh, kita minum breakfast kan. Lepas tu snacking waktu duha. Kan? Lepas tu tengah hari lunch. Kan? Yang kemudian minum petang tu asar. Kan? Lepas tu malam pukul 7 maghrib tu kita makan malam. 5 kali. Ikut kalau siapa tak tahu bila aku nak makan ni bila aku nak makan, ikut je jadual waktu solat tu. Senang. Kan? Lepas tu kita kena, jangan lupa kita kena amalkan senaman sebab dia 20% mesti buat. Ya, tak boleh tidak. Memang pemakanan tu setengah orang kata tak sempat lah apa semua kan. Sebenarnya bukan tak sempat, semua ada kat sini. Ya, semuanya ada kat sini. Kita rasa je tak sempat. Sebenarnya kita ada kesempatan waktu. Jangan cakap tak sempat. Tadi disiplin kata tadi kan. Jangan cakap tak sempat. Tak sempat. Memang tak sempat. Kita kena cari masa. Cari masa. Ya, tak sempat pagi buat petang. Tak sempat petang malam. Bukan lama, 30 minit je. 30 minit je. Jadi kita buatlah yang ringkas-ringkas. Banyak kalau tak boleh pergi kat gym pun kita duduk kat rumah, kita buat dengan anak, kita pegang baby pun boleh angkat. Kan? Ini mau panggil weight training. weight training kan? Angkat. Tak ada dumbbell, tak ada apa, angkat baby. Kan? Bagi yang ada anak lah. Ya? Okey, jadi senaman 20 minit, 30 minit setiap hari. Ataupun tak boleh 3 kali seminggu. Buatlah. Terima kasih. Betul. Betul. Ya, betul. Betul maksud. Dan okey. Jadi kita ni memang kena benda tu memang dah itu orang kata kita punya orang kata tugas apa, kita wajibkan diri kita ya, sebab kita nak buat Herbalife kan. Jadi itulah tugas seorang Herbalife, untuk menyampaikan kebaikan, ajak orang buat baik, ajak orang jadi sihat kan. Jadi kita kena ingat itu, apa kita punya orang kata kita tujuan hidup di dunia ni, tujuan hidup. Kita kembali kepada tujuan hidup kita ni, kita nak bawa, orang kata nak membangunkan diri kita dan juga orang lain. Kita jadi insan yang bermanfaat. Semalam pun Presiden Tim Fatin Najwa ingatkan kita balik. Apa 3 perkara yang kita boleh bawa ke alam sana, satu lagi nanti kan. Yang kekal abadi tu. Ya, 3 perkara. Ilmu yang berguna, anak yang soleh, yang amal jariah semua kan. Jadi kita ajak orang buat baik tu, ya, itu adalah sebahagian daripada kita punya saham di akhirat nanti. Ya, kita ajak orang. Ya, tak semestinya kita kena keluar pergi ajak. Itu bagi orang yang nak keluar tu lagi bagus kan. Pergi keluar, dia ajak orang, pergi walk and talk semua. Ya, tapi kalau orang yang suka duduk di rumah, dia boleh buat online, secara online. Okey, ada orang yang kata kat saya, ya, saya tak pandai lah Ustazah buat posting, saya tak pandai lah buat ayat macam Ustazah. Kata bukan buat ayat macam saya, buat macam apa yang anda sendiri, jadi diri sendiri. Kalau orang suka buat TikTok, dia cakap je lah. Cakap simple things. Ya? Jangan risau. Jangan kata, tak ada orang pun nak follow aku. Tak. Ya? Kita buat tu, dia baru sekali, dia kata orang tak follow dia. Macam mana? Ya? Sebenarnya kena buat banyak kali. Ya, banyak kali. Macam Presiden Fatin Najwa cakap semalam, buat banyak kali. 100 posting, baru 1 je orang kita dapat orang.
Ya, bukannya kita buat 1, 2, 10 ke, oh sudah 10 saya buat tapi tak ada pun orang nak komen saya, tak like saya pun. Jangan cakap macam tu. Itu satu lagi, jangan sebut, jangan fikir, jangan sebut benda yang negatif. Okey, tak sempat, buat dekat status WhatsApp. Saya selalu je buat kat status WhatsApp masa ataupun FB stories. Saya masukkan apa, saya pergi STS, saya masukkan gambar. Okay, tulislah sikit dekat gambar tu kan. Kalau kita gambar saja orang tak tahu apa. Orang yang tak kenal kita, ya, dia tak tahu. Mungkin dia, apa benda ni, pergi mana ni? Okey, kita nampakkanlah kita pergi belajar. Kan? Kita buat Herbalife ni bukan kita buat sembrono je. Kita buat dengan certain way. Kan? Kita pergi belajar dengan orang-orang yang berjaya. Jadi kita nampak kan gambar Fatih Najwa, gambar Mak Yang, gambar siapa yang presiden tim yang ada, kawan-kawan yang berjaya. Kita letak kat status story atau FB story atau status, atau orang yang guna IG letak kat story kan. Orang yang guna TikTok buat TikTok, interview kawan yang ada kat situ. Kan? Sebenarnya simple, tapi semalam saya ingat satu lagi, PT Fatin cakap apa? Orang yang low energy, dia akan rasa benda yang mudah susah. Orang yang high energy, dia akan rasa benda yang susah tu dia rasa mudah. Benda orang susah, susah, semua orang kata susah, tapi dia kata mudah je. Sebab dia memang dah high energy. Jadi kita kena sentiasa berada dalam highest energy. Tu maksud selalu sebut highest energy. Kalau kita rasa down, kita sebut je highest energy. Supaya benda tu datang pada kita. Dia attract kita. Highest energy. Okay? Jadi kalau siapa yang sedang berada dalam energy low, okay, hari ni kita cakap, aku highest energy. Okay? Kena bergerak. Bila kita dalam low energy, kita kena melakukan motion, pergerakan. Buat senaman. Ya, bila kita rasa low, kita buat senaman. Sebab dia ada pergerakan. Bila ada pergerakan, energy tu datang. Bila kita jadi highest energy. InsyaAllah. So. Ya, minggu depan kita dah nak prepare kita punya mind untuk kita pergi ke next level. Next level, NLIT kan, intensive training. Jadi kita kena ingat next level. Siapa yang nak tukar pin? Siapa yang nak lebih berjaya?
Jadi kita kena ingat lah, kita kena pergilah. Ya, next level ni siapa tak nak? Nak upgrade diri, katakan kata nak upgrade diri. Jadi kita kena pergilah. Ya, sebab kita pergi STS tu dah bagus, ya. Pergi home bagus, pergi STS dah bagus. Kita pergi lagi next level. Kan? Jadi kita kena fikirlah, okey macam mana ni nak buat, aku nak jadi orang yang lebih berjaya. Aku nak upgrade diri aku. Jadi kena pergilah event yang lebih membangunkan diri kita. Ya. Jadi fikirkan, okey, jadi kalau ada cabaran, tadi kata nak cerita pasal cabaran kan. Kita cari solusi. Ada baby ke, ada apa ke, kita cari bagaimana solusi kita nak letak anak kita, macam kita atur jadual kita ni. Kita kena atur jadual. Kalau yang Fatina cakap kan, kita kena listkan apa yang urgent, important, urgent. Kita kan ada 4 tu. Quadrant, apakah aku panggil tu? Quadrant. 4 quadrant kan. Okay, jadi kita kena fikirkan apa yang lebih penting, apa yang penting tu kita kena atur. Fikirkan, nak pergi event ni, itu untuk masa depan kita, untuk anak kita juga. Kan? Kita buat ni untuk masa depan anak kita. Jadi kita fikir benda tu important, urgent, kita kena letakkan. Kalau kita ada duit kan, benda apa yang duit kita ni yang banyak ni, kita mana? Yang urgent ni yang mana? Yang important yang mana? Yang tak important yang mana? Kita kena atur. Saya tak tahulah yang mana yang urgent, yang important untuk kawan-kawan semua kan. Jadi masing-masing sendiri kena buat benda tu. Fatin cakap kena tulis dulu. Sebab bila kita tak work on paper, kita tak nampak. Kita kena work on paper. Apa yang senarai-senarai itu. Jadi kita atur. Okay, buatlah. Decide. Okay, yang penting decide. Apa aku nak jadi setahun akan datang, 5 tahun akan datang. Takkan aku nak macam ni juga. Takkan aku nak, kalau aku tak ada duit, aku nak terus tak ada duit. Kalau aku orang yang tak highest energy, takkan aku nak berada di zone itu je. Kan? Kita kena keluar daripada zone tu. Kena keluar. Tingkatkan diri kita, upgrade diri kita dari hari ke hari. Jadi insya-Allah ada masa lagi ni, ada seminggu lagi nak atur ni, nak fikir macam mana. Tapi tak payah fikir lama sebenarnya. Bila fikir lama-lama dia akan jadi ada banyak biawak datang. Dia biawak tu mula kecil, lama-lama dia makin besar, dia makin mengajak kita cakap benda-benda yang negatif kan. Jadi benda yang sebenarnya dalam diri kita je biawak tu sebenarnya. Ya, kita bunuh biawak tu. Bunuh biawak tu. Jadi kita kena fikirkan untuk masa depan kita kena pergi belajar, tambah ilmu, ya. Pergilah next level intensive training ni, ya, supaya kita dapat bangunkan diri kita insya-Allah. Tengok macam saya dulu kan, memang saya dulu low energy, ya. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari saya cuba upgrade diri saya. Cuba upgrade diri insya-Allah, ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur sangat dapat kawan-kawan seka positif ni. Ya, saya sangat-sangat berterima kasih pada semua. Ya, sebab banyak bantu saya, ya. Banyak bantu saya dari segi pergaulan, dari segi keyakinan diri kan dan sebagainya. Sebenarnya kat situ kita belajar. Kadang-kadang kita tak dapat ilmu tu dekat atas pentas. Kita dapat daripada dalam dewan tu, kawan-kawan, ya, surrounding kita, itu yang penting. Ya, perjuangan kita nak pergi ke sana itu pun dah mengajar kita macam mana kita nak atur jadual, macam mana kita nak pergi nak contohnya nak atur transportation, nak pergi dengan siapa dan semua jadualnya. Itu pun sebenarnya banyak mengajar kita sebenarnya masa tu. Ya, nak tidur kat mana apa semua kan. Okey. Jadi kena pergi. Betul. Betul.
Mhm. Oh, sama-sama. Sebab maksud ah sebab kan saya nak ingat kejap ya Mas kan. Ah sebab yelah masa tu kan kita fikir kan kita dah selalu ingat silaturahim tu itu yang penting mekanisme. Itu kembali kepada mekanisme pula kan. Mekanisme ni sangat sangat kita kena jaga juga. 80% mekanisme, 20% teknikal. Jadi yang kami pergi ziarah maksud tu sebahagian daripada mekanisme tu kita kena percaya. Sebab kami masa kat rumah maksud memang energy bounce. Kan? Saya tiba-tiba masuk ada yang bank in ni. Ya Allah ya Tuhan. Kan? Tiba-tiba kita sedang bersilaturahim. Tiba-tiba orang masuk duit. Bayangkan. Jadi itulah. Kan betul. Betul. Lima. Alhamdulillah. Hmm. Betul. Betul. Saya selalu ingat Maksud cakap jaga hati, jangan busuk hati. Maksud selalu pesan kat saya macam pesan kat kami lah ramai kan. Dia cakap jangan jaga hati kita, jangan kotorkan hati kita ni, jangan busuk hati kan. Bila kita hati kita ni busuk, kotor kan, rezeki tu tak nak dekat yang kita. Jadi kita itu yang kena jaga, mekanisme tu kan kena jaga tu. Jangan duk bersangka buruk dengan orang marah kat orang benci, jangan letak tu dalam hati kita. InsyaAllah apa yang orang buat kat kita tu tak apa. Itu Allah yang berkuasa nak balas semua kan. Kita minta jauh lah. Kita minta kebaikan pada orang tu kan. Tapi kalau orang buat kat kita, kita jangan buat kat orang. Itu je yang saya selalu ingat. Saya pesan kat tim saya pun cakap, Maksud selalu pesan kata jaga hati kita. Jangan kotorkan hati kita. Jangan busuk hati. Itu je. Rezeki tu kita tak sangka-sangka. Tiba orang yang kita tak sangka pun. Dia tiba nak buat 500 VP semua. Ya Allah ya Tuhan. Macam itulah rezeki tu maha luas. Kita jangan dengki kat orang. Tak payah dengki. Rezeki kita memang memang luas lah kalau kita tengok lautan, langit semua kan. Semua tu rezeki Allah. Jadi semua tu akan menarik kita jaga energi kita je. InsyaAllah. Tu.
Alhamdulillah, saya belajar sesuatu. Boleh tulis dekat ruang chat. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu. Saya dapat sesuatu pagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu. Okay. Banyak yang dapat pagi ni kan. Alhamdulillah, dapat sesuatu. Alhamdulillah. Allah izinkan kita bersama-sama dekat kelas ngaji pagi ni. InsyaAllah. Sebenarnya kalau nak cerita pasal bab positif ni, sharing positif ni banyak sangat. Kan? So kita tak boleh nak bagi habis-habis hari ni. Kan? Kalau nak tahu, kita akan berjumpa, kita akan buat satu event geng kelas ngaji. Right? So tunggu. Nanti kita dah tetapkan tarikhnya, kita akan announce. Alright? InsyaAllah kita ada special training geng kelas ngaji. Nantikan tarikhnya, insyaAllah. Okay, kita tutup majlis ilmu kita pada pagi ni. Alhamdulillah, tahniah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih semua, maksud sayang semua. Okay, kita tutup majlis ilmu kita pagi ni. Memang hanya synergy yang saya nak tengok dalam muka seorang-seorang. Bagilah. Siapa rasa bersyukur sangat pagi ni, boleh buka kamera kita bagi love. Nanti nak tangkap gambar nanti. Hanya synergy ni. Luar biasa. Allahu Akbar, bagi love. Masya Allah. Kan? Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Okay? Jangan lupa. Kita buat posting, kita share, kita selfie bagi tahu. Kita dah update. Alhamdulillah, kita bagi some value hari ni. Dan kita selfie. Kita minum shake, selfie. Kita berbuka puasa, kita selfie. Okay? Alright, okay, insyaAllah kita jumpa belajar hadis pada hari Khamis nanti bersama dengan Ustaz Fuad dengan Mak Dah. InsyaAllah kita jumpa pada hari Khamis nanti. Kita tutup majlis ilmu pada pagi ni bersama dengan Ustaz Man. Okay, Alhamdulillah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim.